Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita Sahih pada amal. Kita masuk dalam bab orang yang bersedekah lalu dia kembali mewarisinya. Orang yang bersedekah lalu dia kembali ambil balik hak dia sedekah tu melalui orang itu bagi balik ke, orang itu bersedekah bagi balik ke dia ke, macam mana dah. Hadis ke-55 Muslim rahimahullah dalam kitab Sahih Muslim nombor 1149 meriwayatkan an Buraidah radhiyallahu anhu qala bainama ana jalisun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iz atathu imra'atun faqalat inni tasaddaqtu ala ummi bijariyatin wa innaha matat qala faqala wajaba ajruki wa raddaha 'alayki الميراث قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي عنها قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها قال حجي عنها. Jadi sini iaitu wajib ajruki ni. Wajib ajruki maksudnya apa? Saya tanya apa? Wajib ajruki maksudnya sempurna dan tuntas. 100% lah pahalamu dah. Boleh pahala tu tak berkurangnya dah. Okey. Terjemahannya dari Buraidah radhiyallahu anhu dah, dia berkata ketika aku sedang duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba seorang wanita mendatangi beliau dan berkata, ada puan-puan ni menjumpa Nabi, sungguhnya aku telah bersedekah atas nama ibuku dengan seorang budak wanita dan kini ibuku telah wafat, ibu dia telah meninggal dunia dah. Bersedekah atas nama ibu dia lah, seorang budak wanita dah. Bebas ke hamba kan maksudnya dia. Jadi bebas ke hamba tu sedekah dia tu dengan cara bebas ke hamba dan dia niat permuk dia lah. Buraidah bertutur lalu beliau berkata, pahalamu sudah dipastikan dikembalikan sedekah itu kepadamu sebagai warisannya. Tegak dah kan ni. Aku telah bersedekah atas nama ibuku dengan seorang budak wanita, dengan hamba wanita ni. Dan kini ibuku telah wafat. Mak dia wafat lah. Ni. Dengan seorang budak wanita, tengok bahasa Arab ni kan. Ini tasaddaqtu ala ummi bijariyatin. Oh gini, dia sedekah ke mak dia. Kepada mak dia dengan seorang hamba wanita lah. Jadi hamba tu tiba-tiba dia sedekah ke mak dia hamba, tiba-tiba mak dia mati dah. Lepas tu boleh lah pahala ni wajib ajruki. Kena tengok syarat tu, kena tengok syarat terjemah ke Indonesia ni pening ni. Jadi dia sedekah tu ke mak dia atas nama mak dia dah. Dah. Lepas tu ala ummi dah. Ala ummi atas mak dia dah. Lepas tu mak dia mati meninggal dah. Lepas tu pahala boleh dan warisan tu dia boleh juga hak yang warisan dah. Tak apa lagi tu juga. Dia bertanya wahai Rasulullah, sesungguhnya dia punya tanggungan puasa sebulan, apakah aku boleh berpuasa atas namanya dah? Nak puasa itulah tolegati puasa mak dia. Beliau menjawab, Nabi jawablah, baginda menjawab, berpuasalah atas namanya. Dia bertanya lagi, sesungguhnya dia belum pernah ibadah haji sama sekali, apakah aku juga boleh haji atas namanya? Baginda menjawab, berhajilah atas namanya. Hadis sahih ni. Hadis ni hadis riwayat Muslim ni. Di atrah hadis boleh rujuk hadis riwayat Abu Daud nombor 1877 dan At-Tirmizi nombor 907, Al-Mizzi dalam Tuhfatul Ashraf jilid 2 muka 45 telah menunjuk kepada An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra. Hadis ini juga ditakhrijh dikeluarkan oleh Ibnu Majah nombor 2394. Dalam riwayat Muslim disebutkan puasa 2 bulan. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Numair dari Abdullah bin Atha. Kalimah wa raddaha 'alaika al-mirathu, artinya sedekah itu kembali kerana sebab warisan. Dan itu merupakan sebab tidak boleh ada campur tangan dalamnya lah. Dia bersedekah, dia beri ke siapa-siapa mak dia ke apa, tiba-tiba boleh balik ke dia pun boleh sebab dia hak ahli waris lah. Sehingga tidak mengurangi sedikit pun dari pahalanya, ia tidak boleh pahala lah. Dalam hadis ini dijelaskan puasa nazar pahalanya boleh sampai kepada orang mati. Dan begitu pula pahala haji bagi orang yang belum pernah haji sama sekali dia. Jadi puasa
puasa nazar, puasa wajib ni boleh sampai pada mati, dan pahala haji pun, haji wajib ni boleh sampai pada mati dah. Hadis ke-506, Ibn Majah rahimahullah nombor 2395 meriwayatkan, An Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi qala jaa rajulan ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inni a'taitu ummi hadiqatan li wa innaha matat wa lam tatruk warisan ghairi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajabat sadaqatuka wa raja'at ilaika hadiqatuka. Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, dia berkata, pernah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, sesungguhnya aku telah memberi ibuku sebidang kebun. Dia beri hibah, dia bagi hadiah lah kepada dia sebidang kebun lah, setanah, seluk tanah. Kini dia telah wafat, telah meninggal dan tidak meninggalkan ahli waris selain aku sahaja dah. Rasulullah bersabda, sudah sempurna pahala sedekahmu dan kebunmu itu kini kembali lagi kepadamu semula. Hadiah hasan. Dia boleh mula, tak ada masalah. Ni hadis riwayat Ibn Majah dah. Atraf hadis boleh rujuk hadis Ahmad jilid 2 muka 45. Dan Syekh Albani dalam silsilah hadis as-sahih telah menunjuk kepada Al-Bazar nombor 145 dalam Az-Zawaid. Ubaidullah lah hadis sanad hadis ini, dia adalah Ibnu Amr, seorang yang thiqah ni, Ubaidullah lah. Sedangkan Abdul Karim yakni Ibn Malik Al-Jazari, Abdul Karim itu namanya Ibn Malik Al-Jazari, juga seorang yang thiqah, dipercayai lah. Dari hadis ini dapat difahami semua hadis sedekah itu akan dikembalikan lagi kepadanya apabila tidak ada ahli waris selainnya. Okey, bab yang seterusnya, keutamaan sedekah atas nama orang yang telah wafat. Sedekah atas nama orang yang telah wafat. Hadis ke-507, Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 1388 meriwayatkan, An Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam inna ummi uftilat nafsuha wa azannuha law takallamat tasaddaqat fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha qala na'am wa fi riwayat Muslim inni ummi uftulitat nafsaha wa lam tusi wa azannuha law takallamat tasaddaqat wa fi riwayat fali ajrun an atasaddaqa anha qala na'am. Dari Aisyah radhiyallahu anha, seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya ibuku meninggal secara mendadak, tiba-tiba mati, meninggal lah. Menurutku jika dia dapat berbicara pasti dia akan bersedekah. Apakah baginya pahala jika aku bersedekah atas namanya? Bila menjawab benar. Dalam riwayat Muslim, sesungguhnya ibuku telah mati secara mendadak dan dia tidak sempat berwasiat. Menurutku jika dia boleh berbicara pasti dia akan bersedekah. Dalam riwayat lain, apakah bagiku pahala jika aku bersedekah atas namanya? Beliau menjawab benar. Hadis ni sahih. Hadis ni riwayat Bukhari. Okey, 155 letak kaki tu. Kalimah uftilat nafsuha berarti mati secara mendadak. Uftilat nafsuha tu maksudnya mati secara mendadak. Uftilat nafsuha. Okey, atraf hadis pada hadis yang lain, tempat lain hadis yang sama, rujuk hadis Muslim nombor 1004. Abu Daud 2881, An-Nasai jilid 6 muka 250, Ahmad jilid 6 muka 101 dan Al-Baqi jilid 6 muka 277. Lelaki yang ada dalam hadis ini adalah Sa'ad bin Ubadah yang akan disebutkan pada hadis berikutnya. Dari riwayat Muslim ini dapatlah diambil manfaat sedekah tersebut bagi orang yang mengeluarkannya pula dah. Dia keluar apa boleh pahala, orang yang diniatkan atasnya pun boleh pahala dah. Hadis ke-58 Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 2756 meriwayatkan, Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu tuwfiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha faqala ya Rasulullah inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha ayanfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha qala na'am qala fa inni ushhiduka anna haitiyal mikhraf sadaqatun 'alayha. Katakan kesan benar dah. Al-Mikhraf adalah nama kebun Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, nama kebun Al-Mikhraf ni lah. Dan dinamakan demikian kerana banyak buahnya. Jadi Al-Mikhraf ni. Dari terjemahan hadis ni riwayat Al-Bukhari juga. Dan hadis atraf hadisnya Abu Daud nombor 2882, At-Tirmizi nombor 609, An-Nasai jilid 6 muka 252 hingga 203, Al-Baqi jilid 6 muka 278 dan dihak pula At-Tayyasi nombor 2717. Nah. Jadi sedekah kebun mak dia tu hanya banyak buah je atas nama mak dia lah.
Jadi boleh sedekah tu namanya. Hadis ke-59, je saya kemuk dia sedekah atas nama dia lah. Tu cara sedekah. Cara saya kemuk bukannya buat ngatik ke gapo dah. Bukan dah, tapi sedekah kebun. Gapo yang boleh manfaat pada orang dah. Nak beri piti boleh lah pada bukanlah style tahlil gapo, tapi beri kepada pondok tahfiz ke gapo ke dah, ataupun tempat-tempat pengajian, sekolah-sekolah pun tak apa dah. Di hadis ke-59 Muslim rahimahullah nombor 1030 meriwayatkan an Abi Hurairah anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna abi mata wa taraka malan wa lam yusi fa hal yukaffiru anhu an tasaddaqa anhu qala na'am. Dari Abu Hurairah seorang lelaki telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ayahku telah meninggal dunia dan mewariskan hartalah, tetapi dia tidak pernah berwasiat. Lalu apakah dapat menebus dosanya bila aku bersedekah atas namanya? Bila menjawab, ya, hadis hasan dia. Bagi sakau belakang, lepas tu baru sedekah atas nama mak dia. Pokok dia tak apalah. Kita sedekah dulu lah. Jangan sedekah dulu. Hutang tu bayar dulu lah. Tapi harta lebih-lebih tu bagi sakau. Lepas tu anak nak sedekah atas nama mak dia, sedekah lah. Hadis hasan. Ni hadis ni riwayat Muslim. Ni kata hasan dah. Tempat lain, hadis tempat lain. Atraf hadis ni atau taraf hadis di tempat lain itu hadis riwayat Nasa'i jilid 6 muka surat 371 hingga 372, Ibnu Majah nombor 2716, Ahmad jilid 2 muka surat 371 dan Al-Baqi jilid 6 muka surat 278. Seterusnya bab yang membayar nazar orang yang sudah mati berupa puasa, haji dan selainnya. Bayar nazar dah orang yang mati dah. Puasa dia tinggal puasa nazar ke, haji nazar ke ataupun wajib lah. Boleh dia. Hadis ke-510 Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 1994, yakni penggalan-penggalannya ada pada hadis nombor 2361 meriwayatkan. An Abdullah bin Abbas anna Sa'ad bin Ubadah Al-Ansari istafta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi nadhrin kana ala ummihi fatuwfiyat qabla an taqdiyahu fa aftahu an yaqdiyahu anha fakanat sunnatan ba'du. Di Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Ubadah Al-Ansari radhiyallahu pernah meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai nazar yang menjadi tanggungan ibunya. Ternyata sang ibu meninggal sebelum membayar nazar dia lagi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan fatwa kepadanya agar dia membayar atas nama ibunya. Hal itu menjadi sunnah baginya. Hadis sahih. Jadi nazar tanggungan ibu meninggal dunia, bolehlah bayarlah membayar atas nama ibu jenazah dia. Hal tu jadi sunnah baginya lah. Dia jadi pahala sunnah, mak dia lepaslah kewajipan dia. Ni hadis riwayat, hadis ni sahih. Hadis riwayat Bukhari ya. Bayar nazar kata dia. Okey, atrah hadis pada hadis riwayat Muslim nombor 1938, Abu Daud nombor 3307, At-Tirmizi nombor 1546, An-Nasa'i jilid 7 muka surat 20, Ibnu Majah nombor 2132, Al-Bahaqi jilid 4 muka surat 86 dan jilid 6 muka surat 278 dan At-Tirmizi nombor 2717. Tu hadis yang sama tempat lain lah. Yaqdiyahu qada lah, maksudnya bukan bayar tu, maksudnya dia tolong qada lah, sama ada dia puasa retek, dia haji retek ke mak dia lah. Okay, hadis ke-511 Muslim rahimahullah dalam Sahih Muslim nombor 1148 meriwayatkan. Ani Ibn Abbas radhiyallahu anna imra'atan atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi matat wa 'alayha shawm shahrin wa fi riwayatin fa aqdihi anha faqalat ara'aiti law kana 'alayha daynun akunti taqdinahu qalat na'am qala fa daynullahi ahaqqu bil qada'. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dia berkata, sesungguhnya ibuku telah wafat dan dia punya tanggungan puasa sebulan. Kalau riwayat lain, apakah saya boleh membayar atas namanya? Qada lah, qada puasa sebulan dah. Beliau lalu bertanya, tahukah kamu jika dia mempunyai hutang, apakah kamu akan melunasi hutangnya? Dia menjawab, ya. Beliau lalu berkata, baginda lalu berkata, hutang kepada Allah SWT lebih berhak untuk dilunasi, dibayar lah, dilunasi. Hadis sahih. Hadis ni orang Muslim. Okey, atraf hadis yang sama rujuk hadis riwayat Bukhari nombor 1903, Abu Daud nombor 3310,
An-Nasai jilid 7 muka 20 dan At-Tayyisi nombor 2030 dan 1758. Dalam riwayat Ibn Majah disebutkan 2 bulan berturut-turut. Diriwayatkan sendiri oleh Abu Khalid Al-Ahmar Sulaiman bin Hayyan dan dia seorang yang sadiq, yakhti, yang sangat jujur tetapi biasa berbuat salah. Tersilap tu biasa. Zaki Isa bin Salah orang yang berseberangan yang perawi yang siqat, makmun, terpercaya lagi amanah. Maka riwayat ini adalah munkarah. Jadi riwayat 2 bulan ini diingkari, tidak kuatlah, ditolaklah. Dalam riwayat Al-Bukhari, Muslim dan lain, sesungguhnya ibuku telah meninggal sedang dia punya tanggungan puasa nazar. Tu ada sebut puasa nazar, ni ada puasa sebut sebulan, tapi hak 2 bulan tu lemah. Ini puasa sebulan. Yang ada riwayat Muslim nak. Okey, orang yang bernazar haji sebulan berhaji lalu ia wafat dah. Sebelum berhaji ia wafat dah. Dia nazar nak haji tiba-tiba wafat sebelum dia buat haji dia. Hadis ke-516 Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 1852 meriwayatkan. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu anna imra'atan min Juhainata ja'at ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi nazarat an tahujja falam tahujja hatta matat afa ahujju anha qala na'am hujji anha ara'aiti law kana ala ummiki daynun akunti qadiyatan uqdullaha فالله أحق بالوفاء وفي رواية إن أختي قد نذرت أن تحج وإنها ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضيه قال نعم قال فقد الله فهو أحق بالقضاء. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, seorang wanita dari Juhainah pernah datang kepada Nabi SAW dan dia berkata, sesungguhnya ibuku telah bernazar akan menunaikan haji, tetapi belum sempat haji ia telah wafat, meninggal dunia lah. Apakah saya boleh berhaji atas namanya? Beliau menjawab, ya, berhajilah atas namanya. Tahukah kamu andai kata ibumu mempunyai hutang, apakah kamu akan membayarkannya? Penuhilah hak Allah kerana Allah Ta'ala lebih berhak untuk dipenuhi. Dalam riwayat lain, sesungguhnya saudara perempuanku telah bernazar akan menunaikan haji, namun dia telah meninggal dunia lah. Nabi SAW bersabda, andai kata dia mempunyai hutang, apakah kamu akan melunasinya? Dia menjawab, ya. Beliau bersabda, penuhilah hak Allah kerana dia lebih berhak untuk dipenuhi. Hadis sahih. Atraf tempat lain ni hadis riwayat Bukhari dia. Atraf tempat lain hadisnya pada Hajar An-Nasi jilid 5 muka 112. Kemudian riwayat kedua Al-Hafiz dalam Fathul Bari jilid 4 muka 178 berkata, kalaupun dia mahfuz, terpelihara, tiada silap, terjagalah lafaz dia betul, maka ada kemungkinan masing-masing dari saudara lelaki menanyakan tentang saudari perempuannya dan anak perempuan tersebut menanyakan tentang ibunya dah. Mengenai puasa akan disampaikan dari jalur yang berbeza dari Sa'id bin Jubair dengan redaksi. Wanita itu berkata, sesungguhnya ibuku telah meninggal dan dia mempunyai tanggungan puasa sebulan. Sebagai ulama yang berseberangan mengaku riwayat ini ittirab, goncang tak kuat dah, yang membuat hadis ini cacat dan tidak seperti yang dikatakan. Kerana boleh berarti bahawa wanita tersebut menanyakan tentang masing-masing puasa dan haji dia. Tanya puasa atau tanya haji mungkin juga. Dia mengambil dalil dengan hadis Buraidah yang terdapat pada Muslim nombor 1149 tadi lah. Jadi ada setengah tu kata sekali tanya puasa, sekali tanya haji. Mana so betul dah. Kita kira betul dua-dua lah. Kerana hadis Buraidah tu tanya puasa kata, tanya haji kata, ada kemungkinan lah. Begitu hak ni orang lelaki, orang perempuan ada tidak bercanggah. Kadang-kadang hadis tu hadis sama, kalau tukar perempuan lelaki dah, perawi dah. Kadang-kadang sebenarnya hadis memang lain, peristiwa berlainan. Penulis berkata, apakah orang mati dapat mengambil manfaat dari puasa fardu? Terdapat perbezaan pendapat. Yang rajih adalah tidak. Puasa fardu, puasa nazar aja. Mengingat dalam banyak riwayat disebutkan dengan diikat kepada puasa nazar saja, bukan puasa fardu. Sebab tu khilaf. Mazhab kita kata lain lah, tidak kata puasa. Kata puasa je suruh bayar fidyah lah. Apa dah? Sehingga kalimat mutlak tersebut ditujukan kepada erti yang muqayyad, puasa nazar saja, bukan puasa fardu yang lain lah. Khususnya kalimat mutlak dalam sembilan riwayatnya disebutkan puasa bulan nazar dah. Artinya munasabah konteks hadis adalah seperti terdapat dalam as-sahihaini. Kami telah menyebutkan sebahagian besar riwayatnya cerita pasal puasa nazar lah. Adapun hadis lambat ini dapat jadi dalil tentang sahnya nazar haji. Haji pun nazar juga dari orang yang belum pernah haji.
Apabila dia haji, maka itu mencukupinya terhadap hajatul Islam, haji wajib menurut jumhur ulama, dan dia masih punya kewajipan haji atas nazar tersebut. Dikatakan hajinya mencukupi terhadap nazar tersebut. Nah, kemudian dia menunaikan lagi hajatul Islam. Nah, dikatakan hajinya sudah mencukupi kedua-duanya. Diambil dari Fathul Bari. Ini perbezaan pendapat jadi 4 Ustaz ni 8 ni. Manusia kuat Allah. Penulis berkata, ini kembali kepada niat pemilik nazar tersebut. Dah. Kerana amalan-amalan tersebut tergantung niatnya, dan bagi setiap orang apa yang diniatkannya, wallahu alam. Dah, atas niat lah. Adapun hadis-hadis menjelaskan tentang orang mati dapat mengambil manfaat solat atas namanya, maka hadis-hadis tersebut adalah dhaif lemah. Semaya memang tidak ada dah. Cerita ada hadis ni ialah hadis tentang puasa dan hadis tentang haji ni. Tentang semaya tidak ada hadis orang tolak hati, hadis dhaif lemah belaka dah. Dan kami tidak mengetahui satu pun yang kuat yang sahih dalam hal itu, wallahu a'lam. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani telah menukil, meskipun dalamnya ada kesalahan akan kebatilan, dia telah mengikutkan ijma'. Seseorang tidak boleh solat atas nama orang lain, kata ijma' ni. Baik solat fardu maupun solat sunnah, kata ijma' lah Ibn Hajar Asqalani. Atas nama orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati dia. Lihat Fathul Bari jilid 9 muka 593. Dan Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari jilid 4 muka 3 juga berkata, At-Tabari dan lainnya telah menukil ijma' bahawa niyabah mewakili tidak termasuk dalam solat. Puasa dengan haji ada dah dalilnya, tapi sebenarnya tak ada. Kerana ibadah-ibadah itu diwajibkan untuk tujuan sebagai ibtilah, cubaan. Ibtilah tidak akan terdapat dalam ibadah-ibadah jasmani kecuali dalam memayahkan badan, yang di situ akan nampaklah sikap tungguk dan atau berpaling. Jadi sebenarnya tak ada. Semaya hadiah kau, semaya apa tak ada. Lain dengan haji dengan zakat dah. Dengan puasa. Berbeza dengan zakat kerana ibtilah yang ada dalamnya terjadi dengan berkurangnya harta. Jadi boleh ambil lah. Okey, kau lain pun bayar zakat boleh ni. Yang pentingnya boleh ambil lah. Harta anak harta budak kecil pun dia ada lebih, dia wajib bayar zakat juga dah. Harta anak yatim dah kaya dah. Jadi harta dia tu boleh buat bayar zakat juga walaupun tanpa kebenaran, ke tanpa dia pihak ke gabung kau budak kecil ni. Jadi dia telah kewajipan hidup ni. Jadi zakat lah dah. Tapi kalau semaya memang tak boleh nak ganti orang lain, nak gapo nak. Okey, sampainya pahala sedekah membebaskan budak dan haji kepada mayat muslim. Hadis 513 Abu Daud rahimahullah. Dalam Sunan Abu Daud nombor 2883 meriwayatkan an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna al-'As bin Wa'il awsa an yu'tiqa anhu 100 raqabatin fa'ataqa ibnuhu Hisham 50 raqabatan. فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أبي أوصى بعتق 100 رقبة وإن هشام اعتق عنه 50 وبقيت عليه 50 رقبة أفأعتق عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم anhu balaghahu zalika. Hadis Abu Daud ni. Dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari datuknya Al-As bin Wa'il pernah mewasiatkan untuk membebaskan 100 budaknya, 100 hamba hambanya. Lalu putranya Hisham telah membebaskan 50 orang budak ni. Putranya Amr ingin membebaskan untuknya 50 budak sisanya lagi lah. Amr berkata, sampai aku bertanya lebih dahulu kepada Rasulullah SAW. Lalu dia datang menghadap Nabi SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, ayahku berwasiat untuk membebaskan 100 budak, 100 hamba dan Hisham telah membebaskan atas namanya 50 budak dan sisa 50 budak lagi belum lagi lah. Apakah aku boleh membebaskan atas namanya? Rasulullah SAW bersabda, sungguh jika dia seorang Muslim lalu kali membebaskan budak atas namanya, bersedekah atas namanya atau menaikkan haji atas namanya, maka itu sampai pahala kepadanya. Hadis hasan. Tapi syarat dia Muslim. Tapi tidak Muslim tak ada faedah lah. Nak sedekah atas nama si mati ni tidak masuk Islam, tak ada faedah lah. Hadis ni hadis riwayat Abu Daud. Hadis ni dia kata hasan. Boleh pakai lah dah. Al-As bin Wa'il ayahnya Amr bin As adalah orang yang kepadanya turun firman Allah Ta'ala SWT, maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir yang kepada ayat kami dan dia mengatakan pasti aku akan diberi harta dan anak? Adakah ia melihat yang gaib atau ia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah? Sekali-kali tidak. Kami akan menulis apa yang ia katakan dan benar-benar kami akan memperpanjangkan azab untuknya.
Dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Surah Maryam ayat 77 hingga 80. Adapun Hisham bin Al-As, saudara Amir bin As, telah masuk Islam lebih dahulu di Mekah. Itu adik-beradik Hisham lah. Hadis setempat ini juga telah ditakhrij dikeluarkan oleh Ahmad nombor 6304 dan Bahaqi nombor 6 muka surat 6 kalau. Jilid 6 muka surat 279 gitu lah senang. Okey, tu cerita tentang jadi orang kafir nak sedekah atas nama dia Hisham ni. Jadi Hisham adik-beradik dia. Jadi adik dia ni cerita dia. Nak ambil sedekah atas nama abang dia Hisham bin As, tapi Hisham bin As ni tidak masuk Islam. Adik dia saudara Ammar bin As tu masuk Islam dah. Jadi adik ni nak sedekah atas nama abang dia mati tidak dalam Islam tak boleh, tak ada faedah. Tapi kalau Islam boleh lah. Sedekah kau, zakat kau, apa kau. Bersedekah membebaskan hamba budak atas namanya, bersedekah atas namanya, tunai haji atas namanya, siapa pahala belaka ni kalau dia Islam. Okey, kewajipan zakat fitrah dan keutamaan menunaikan zakat fitrah sebelum solat Id, sebelum solat hari raya lah. Membayar zakat fitrah sebelum solat hari raya. Hadis ke-514. Abu Daud rahimahullah nombor 1009 merakkan, An Ibn Abbas qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-saimi min al-laghwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin. Man addaha qabla as-salati fa hiya zakatun maqbulatun. Wa man addaha ba'da as-salah fa hiya sadaqatun min as-sadaqat. Mutakakir 157 158. Tuhratan artinya pensuci bagi jiwa orang berpuasa Ramadan dari kesia-siaan dan ucapan kotor. Rafas adalah ucapan kotor. Jadi pencuci dah. Bayar zakat terus ni boleh cuci. Jadi barulah sempurna puasa dia. Tu'matan lil masakin artinya makan yang dimakan, dan terdapat dalil bahawa zakat fitrah tersebut dibagi kepada kaum fakir miskin, bukan selain mereka. Jadi zakat terus tak boleh diberi ke lapis asal zakat, dia hanya untuk zakat orang miskin saja, zakat makannya dah. Diambil dari At-Ta'liq Al-Daraqutni, komentar terhadap Al-Daraqutni. Jadi sepatutnya zakat terus tak boleh bagi pada zakat lain, asnah lain, hanya bagi pada orang miskin saja dah. Okey, bagi kita baca terjemahan. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah sebagai pensuci jiwa bagi orang puasa Ramadan dari kesia-siaan dan ucapan yang kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang melaksanakannya sebelum solat Id, sebelum solat hari raya, maka itu sebagai sedekah yang terkabulkan, terimalah. Dan barang siapa yang melaksanakannya bayar zakat fitrah itu sudah solat, maka itu hukumnya sebagai satu jenis sedekah saja. Hadis hasan. Hadis ini telah disampaikan pada akhir pembahasan puasa, bab puasa. Bab seterusnya, keutamaan istighfaf, menjauhkan diri dari meminta-minta. Istighfaf ni tidak meminta-minta lah dah. Dan istighna merasa cukup. Istighna rasa cukup lah. Tak minta-minta terhadap bantu orang lain. Allah SWT firman, lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahil aghniya min at-ta'affuf. تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Kerana jihad lah. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya kerana melihara diri dari meminta-minta dah. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta-minta kepada orang yang secara mendesak. Tak apa sahaja harta yang baik yang kamu nafkahkan jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 3. Jadi, boleh kita sedekah pada orang yang tidak meminta-minta tapi dia memerlukan kerana dia tidak ikat dengan jihad lah, belajar lah, masalah lah dah. Dia bukan tak seksa tapi disibuk dengan kerja agama dia. Okay, hadis ke-515 Al-Bukhari rahimahullah dan Sahih Bukhari nombor 1469 beratkan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, inna nasan minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma 'indahu faqala ma yakunu 'indi min khairin falan addakhirahu 'ankum wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah wa man yatasabbar yusabbirhu Allah wa ma utiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a min as-sabri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sejumlah orang dari golongan Ansar pernah meminta-minta kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau memberi mereka. Kemudian mereka meminta-minta lagi. Lalu beliau memberi sampai habis apa yang dimilikinya.
Beliau bersabda, suatu kebaikan harta yang ada padaku, aku tidak pernah menyimpannya dari kalian. Barang siapa yang menjauhkan diri dari meminta-minta, maka Allah SWT akan menjauhkannya dari hal tersebut. Barang siapa yang merasa kecukupan, cukup dah, tak payah minta gabar, maka Allah Ta'ala akan mencukupinya. Barang siapa yang sentiasa bersabar, maka Allah Ta'ala akan menjadikannya penyabar. Tidaklah seorang diberi sesuatu pemberian itu lebih baik dan lebih lapang dibandingkan kesabaran. Hadis sahih. Hadis riwayat Bukhari ni. Ke atraf tempat lain, hadis tempat lain yang sama, hadis Muslim nombor 1053, Abu Daud nombor 1944, At-Tirmizi nombor 2024, An-Nasa'i jilid 5 mushaf 95 hingga 9, Ahmad jilid 3 mushaf 3 12 47 93, Malik dalam Muwatta halaman 197, Al-Bahaqi jilid 4 mushaf 105 dan Ad-Darimi jilid 1 mushaf 347. Dalam hadis ni dijelaskan tentang bolehnya meminta-minta saat diperlukanlah, meski yang lebih utama adalah meninggalkannya dan bersabar sampai dia meminta rezeki tanpa meminta-minta. Juga dianjurkan untuk menjauhi hal yang syubhat, walaupun itu membuat dirinya telah lelah mencari rezekinya. Dan antara makna kata yatasabbaru adalah mengatasi dalam kesabaran dan menanggungnya di saat hidup sempit, susah dan lain-lainnya. Dikatakan barang siapa yang mohon dijauhkan dari meminta-minta dan dia tidak pernah menampakkan kefakiran, maka Allah SWT menjadikannya sebagai seorang yang afif, yang terhindar dari hal-hal yang haram. Wallahu a'lam. Syekhul Islam dalam Al-Fatawa ada. Majmu' Al-Fatawa jilid 18 mushaf 328 menyebutkan bahawa beberapa hadis yang menggabungkan antara sifat ifah, terhindar dari hal-hal yang haramkan, dan kekayaan. Digabunglah antara ifah, hindar dari benda-benda haram, dan kekayaan. Okey, hadis ke-516. Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 1470 meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi bihi la ay ya'khudha ahadukum hablahu fayahtatiba ala zahrihi khairul lahu min ay ya'tiya rajulan fayas'aluhu atahu aw mana'ahu. Wa zada Muslim wa ghairihi fa innal yadal ulya afdalu minal yadal sufla. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya salah seorang dari kalian mengambil talinya lalu membawa kayu bakar di atas punggungnya, lebih baik baginya daripada dia mendatangi orang lain lalu meminta-minta kepadanya, baik orang itu memberi atau mengherdiknya. Muslim dan selainnya menambahkan, kerana tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Hadis sahih. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi molek dia, walaupun kerja masa tu kutip kayu api ni kerja murah lah, kerja bayar murah ni, asal kerja dah. Ini hadis riwayat Bukhari. Atraf dia boleh rujuk hadis riwayat Muslim nombor 1042, At-Tirmizi nombor 230, An-Nasa'i jilid 5 mushaf 9, Al-Malik dalam Muwatta halaman 998, Ahmad jilid 2 mushaf 243, 207 dan 300, dan Al-Baqi jilid 4 mushaf 195. Juga riwayat lain dari hadis Ibn Zubair radhiyallahu yang terdapat pada Bukhari nombor 1471, Ibn Majah nombor 1803 dan lainnya. Pada sekat tu ni dah. Panjang pula dah. Qanaah ni kira nampak panjang, kita bersambung panjang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanaka hamdika subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.